Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Dimuliakan Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan Pengurusi dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat, hadirin hadirat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadap Allah di pagi yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan taufik dan hidayah serta memilih kita untuk tergolong dalam golongan hamba Allah yang menempatkan diri kita dalam rumahnya, khususnya melaksanakan salat fardu subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita istiqamah dalam melaksanakan salat secara berjamaah dalam masjid, dalam rumahnya. Amin Allahumma amin. Muslimin muslimat rahimakumullah, untuk berkati pertemuan kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membuka majlis ilmu kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Amin. Muslimin muslimat rahimakumullah. Kita akan menyambung kembali kuliah dengan menggunakan kitab Tajul Arus. Dan sebelum itu, marilah kita merenung sepotong ayat Al-Quran yang dipetik daripada bacaan Tuan Imam dalam solat subuh sebentar tadi. Tuan Imam membacakan kepada kita dari surah Ali Imran, iaitulah Allah Subhanahu wa taala bertanyakan khususnya kepada golongan yang kufur, kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim, bagaimanakah hidayah Allah, kaifa yahdillahu qauman kafaru, bagi kaum yang kufur, ba'da imanihim, setelah mana Allah Subhanahu wa taala berikan iman, setelah mana mereka itu beriman. Maknanya golongan yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang dah masuk Islam kemudian dia kufur, wal'iyadu billah. Maka Allah tanya, bagaimanakah Allah boleh beri hidayah kepadanya sedangkan dia telah pun beriman sebelum ini, sedangkan dia telah pun Islam sebelum ini, tetapi dia kembali kufur kepada Allah. Wa syahidu anna ar-rasula haqq, dan mereka telah menyaksikan bahawa wa syahidu anna ar-rasula haqq,
bahawa Rasul Nabi benar. Nabi itu datang kepada mereka, Nabi datang kepada mereka benar. Kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Wa ja'ahumul bayyinat, dan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka itu mendatangkan bayyinat, membawa datang kebenaran. Dengan bagaimana? Dengan membawa datang Al-Quranul Karim, membawa datang syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana manusia boleh kembali kufur setelah mana Allah Subhanahu wa taala beri hidayah, berikan kepada mereka jalan kebenaran. Jalan kebenaran ni Allah Subhanahu wa taala sebut bahawa manusia ini Allah beri jalan. Maknanya bukan setakat manusia, malah makhluk yang lain semuanya Allah beri jalan. Mana Allah bekali. Kalau segala binatang Allah bekali dengan fitrah sunnatullah. Ya, kalau burung dia proses nak buat sarang tak pokok. Demikianlah binatang-binatang semuanya Allah bekali dengan fitrah, dan Allah mudah hidup. Maknanya dia boleh hidup. Tak ada binatang kita cari ini tak boleh hidup. Walaupun dia berjalan dengan buruk sekalipun. Wa minhum yamshi ala batnihi. Ada binatang yang berjalan dengan buruk. Ulat, ciki. Yang jalan dengan buruk tak ada kaki. Pun hidup boleh jalan. Boleh hidup, boleh cari makan, jalan apa. Wa minhum man yamshi ala rijlain, dan ada yang Allah cipta dia dengan jalan dua kaki. Ayam, tik, ansar. Wa minhum man yamshi ala arba', dan dalam kalangannya ada yang Allah cipta dengan 4 kaki. Binatang an'am ni semua 4 kaki lah. Lembu, kerbau, kambing, unta. Semuanya Allah cipta, yakhluqullah. Allah menciptakan. Nak sebut bahawa supaya kita sedar Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa, dan dalam masa yang sama kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah beri. Kerana ciptaan semua ni adalah untuk manusia. Allah cipta ni menatang ni semua untuk manusia. Walaupun boleh jadi ada binatang yang kita tak boleh ambil manfaat, tetapi sudahlah ia adalah binatang ciptaan Allah juga. Sebagai Allah menguji, walaupun di sana Allah sebut apa tu, hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi. Diharamkan kepada kamu bangkai, waddama, darah, wa lahmal khinzir, wa ma uhilla li ghairillahi, dan sembelihan selain daripada nama Allah. Maknanya sembelihan daripada orang bukan Islam. Walaupun binatang itu Allah cipta, kemudian manusia ni, orang Islam ni tak boleh ambil manfaat, ya, tak boleh makan dia, tak boleh bela dia apa semua, tetapi ada hikmah penciptaan. Setidak-tidaknya ia adalah makhluk yang Allah cipta, dan dalam masa yang sama Allah bekali fitrah, dan dalam masa yang sama Allah beri kehidupan. Allah beri dia boleh hidup, dia boleh berjalan, dia boleh makan dan sebagainya. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Wa ja'ahumul bayyinat. Datangnya Nabi beri menerangkan, memberikan kebenaran, nak menyatakan dengan datangnya Al-Quran. Maka sebab itu kita disuruh untuk boleh membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu panduan dalam kehidupan. Kita boleh baca. Sekurang-kurang boleh baca. Mana buka pada kita boleh baca Quran. Seterusnya, hak moleknya kita boleh ambil kefahaman. Karena Al-Quran itu datang daripada Allah. Wahyu Allah. Yang mana wahyu Allah yang kekal. Kalau wahyu Allah kepada Nabi sebelum Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak kekal. Berubah. Diubah oleh manusia. Tetapi Al-Quranul Karim, kelebihan Al-Quran
Allah pelihara. Sebab itu kelebihan Al-Quran ini yang disebut sebagai mukjizat agung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kelebihannya tu tak boleh nak ubah. Kenapa tak boleh nak ubah? Karena tak boleh nak cipta yang sebanding dengan Quran. Ya kan Allah sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, qul la'in jatama'atil jinn wal ins ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'din dhahira. Katakanlah, kalaulah berhimpun jin dan manusia. Manusia. Ini bukan Allah hanya kaitkan manusia, Allah kaitkan sekali dengan jin. Kalaulah berhimpun jin dan manusia, ala ayatu bimithli hadzal Quran, dalam nak mendatangkan yang sebanding dengan Quran. Nak buat manusia berhimpun, nak rekod, nak buat, nak karang. Bimithli hadzal Quran, yang sebanding dengan Quran, la ya'tuna bimithlihi. Allah jawab, la ya'tuna bimithlihi, tidak dapat nak mendatangkan yang sebanding dengan Quran, walau kana ba'dhum li ba'din zahira, walaupun dalam kalangan mereka ni jin manusia saling bertolong-tolongan. Berhimpun saling tolong nak buat, tak boleh. Kenapa? Tadi. Kalam Allah, mukjizat agung Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masih kekal hingga hari ini dan hinggalah kiamat. Itu panduan dalam kehidupan. Ya, yang kata sumber panduan atau sumber hidayah, jalan hidayah. Maka disebutkan kalau terputus jalan hidayah, maka orang tidak beriman tidak salah. Kalau terputus. Ini disebut fatrah. Fatrah setiap zaman Nabi Rasul itu ada fatrahnya. Fatrah yang sebut golongan ini walaupun dia tidak beriman, dia tidak Islam, tidak ditanggung salah. Yang kata wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, dan tidak kami azab satu kaum nab'atha rasula, sehingga hatta nab'atha rasula, sehingga diutus rasul. Mana antara rasul-rasul. Tetapi selepas kewafatan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah tidak dah lahir nabi rasul seterusnya. Mana terputus jalan hidayah. Ya, jalan hidayah ini dua. Satu rasul, yang kedua kitab panduan. Umat Muhammad terputus satu. Ya, selepas kewafatan terputus satu rasul. Tetapi masih ada bersama kita kitab. Baik itu hikmah Allah pelihara Quran kerana nak bagi ada jalan hidayah. Kalau Al-Quran pun diubah tak ada, maka terputus pula. Itu pula terputus pula mustahak turun Nabi Rasul pula. Sebab itu antara Nabi Rasul tu, fatrah antara Nabi Rasul tu, kenapa turun Nabi Rasul yang baru? Kerana terputus. Rasul wafat, kitab pula diubah. Maka turun Rasul baru bersamanya wahyu. Wahyu yang baru datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ahumul bayyinat wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Sekali lagi Allah ulang, wallahu la yahdil qaumadh dhalimin, dan Allah la yahdi, tidak beri hidayah kepada kaum yang zalim. Maka disebut di awal itu orang yang telah Allah berikan hidayah, ialah masuk Islam, dia kembali kufur. Wal'iyadzubillah. Dia kembali kufur, maka Allah tak beri hidayah. Kerana ia telah menzalimi diri dia. Ia telah pun berada dalam jalan kebenaran, tapi dia kufur. Itu di seluruhnya ayat, innal ladzina kafaru thumma izdadu kufra lan tuqbala taubatuhum. Ayat kemudian. Sungguhnya orang yang innal ladzina amanu thumma kafaru, innal ladzina amanu, sungguhnya beriman, thumma kafaru, kemudian dia kufur. Thumma izdadu kufra, kemudian Allah tambahkan kekufuran lagi kepadanya. Lan tuqbala taubatuhum, dan sekali-kali tidak terima taubat daripada mereka. Ini kesan dia beriman, dia kufur, kemudian dia beriman, kemudian dia kufur pula. Duk mari kemari.
Itu kesan daripada setelah mana dia iman, sepatut Islam, beriman, sepatut dia kekal dalam Islam. Sepatutnya ia berusaha untuk melipat gandakan amal soleh. Menambahkan ilmu dia. Dengan tambah ilmu, tambahlah keimanan. Dan dengan demikian menambahkan amal soleh. Baik, mudah-mudahan ayat yang dibacakan oleh Tuan Imam dalam solat subuh sebentar tadi memberikan matan dia, mutiara kata dia, al-musabu haqqan man mahaqqathu adh-dhunubu wasyahawat hatta ja'alathu kasyannil bali. Hadha huwa al-manqubul mu'azza dhahabat makiluhu wa syahawatu mala'a biha al-mirhad wa adda biha zawjatahu wa ya laitaha kanat min halal. Sebenar-benar maksudnya al-musabu haqqan man mahaqqathu dhunub wasyahawat. Sebenar-benar orang yang ditimpa musibah. Ayat ni bala bencana. Al-musabu. Dia mula dengan al-musabu, orang yang sebenar-benar ditimpa musibah. Al-musabu haqqan, itu kalimah tu. Sebenar-benar orang yang ditimpa musibah. Nak sebut bahawa begini keadaan orang itu ditimpa musibah. Man mahaqqatu dzunubu wasyahawat. Ialah orang yang telah dirasak binasakan oleh perbuatan az-dzunubu wasyahawat. Dosa dan juga runtunan hawa nafsu. Runtunan keinginan nafsu syahwat. Itu. Sehinggalah hatta ja'alatu kasyannil bali. Sehingga menjadikannya seperti gebak buruk. Gebak buruk tu nota kaki satu. Bekas air yang diperbuat daripada kulit belulang kambing biri-biri. Inilah dia sebenar-benar orang yang ditimpa musibah. Hadha wal manqubul mu'azzar. Ini analogi lah. Mutiara kata ni dia nak bagi analogi. Baik. Hadha wal manqubul mu'azzar. Inilah sebenar-benar orang yang ditimpa musibah bala bencana, yang wajar diucapkan takziah kepadanya. Biasa kita sebut takziah ni kepada orang yang ada dalam kalangan ahli keluarga dia, kaum kerabat dia yang meninggal dunia atau ditimpa musibah lah. Yang kata lafaz istirja. Bila kita dengar kemalangan atau kebakaran atau musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami daripada Allah dan kami akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lafaz itu sebagai lafaz redha. Redha dengan ujian Allah. Maka dengan lafaz itu kita akan tenang. Sebetulnya bila lafaz itu tenang. Bila kita mendengar apa-apa musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena kita meletakkan semuanya berlaku dengan izin dan kehendak Allah. Kita tak ada apa hak dan tidak ada kuasa untuk menghalanginya. Maka apa keadaan sabar? Maka dengan lafaz istirja, lafaz kembali kepada Allah, pertama kita sabar. Yang kedua kita redha. Ni datangnya sabar dan redha dengan lafaz istirja. Lafaz istirja itu bukan sebenarnya dilafazkan kepada hanya kematian lah. Ditimpa ujian. Sebab itu mari ayat yang disebut ayat itu. Ayat didahului walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Ayat itu dua ayat. Dan bahawa sesungguhnya kami pasti akan menguji kamu dengan sesuatu. Bisyai'in minal khawf, dengan perasaan takut. Takut ni pun ujian.
2 tahun dulu ni kita takut kepada Covid. Oh, real. Memang kita takut sungguh. Perintah kepada kita, perintah berkurung, stay at home, kita duduk dalam rumah. Semua ketua keluarga boleh keluar, pergi cari makan apa semua. Kita keluar pun kita takut. Perasaan yang Allah titik dalam diri kita. Takut. Takut. Pasal kita dengar peristiwa-peristiwa yang dijangkiti virus tersebut, kemudian dia meninggal dunia. Berapa ramai. Jadi betul kita takut. Takut tu tak salah. Kerana Allah titik perasaan tu. Minal khauf. Supaya kita berhati-hati dalam kehidupan. Bukan kita kata, bukan boleh kata, takut apa? Patut takut kepada Allah. Tak payah takut kepada virus. Tak payah pakai face mask. Kalau dulu tak payah jaga. Hari ni kerana boleh terrapat. Takut kepada Allah. Kena faham takut tu, keadaan takut dan bagaimana hubungan takut tu. Kita takut kepada makhluk dan bagaimana hubungan kita takut kita dengan Allah. Takut kita kepada makhluk yang Allah titikkan perasaan itu supaya kita berhati-hati. Biasanya memang begitulah. Hakikatnya bila kita takut kepada makhluk, apa kita punya hubungan dia, kita takut kepada rimau. Tak. Kita pergi dekat dengan rimau ke kita lari daripada rimau? Kita lari. Tak, rimau duduk dalam masjid tu. Kita nampak rimau tu. Kita pergi kat rimau ke kita tak ni rimau? Mesti kita akan lari kerana kita takut. Kita pergi dia tekan dah naya. Ada pada takut Covid, takut kepada Covid sebelum kita takut. Atas tujuan supaya kita mengelakkan diri kita daripada kena virus ni. Baru kita dapatlah makluman daripada kesihatan. Pakai face mask. Kerana merebak ia melalui hidung dan mulut pakai. Jarak kerana ia boleh merebak dengan jarak yang dekat. Jaga batas jarak. Maka itu semua sebagai jalan untuk kita mengelak. Mana kita menjauhkan. Tetapi takut kita kepada Allah, mendekatkan diri kita. Kita makin dekat kepada Allah, bukan kita makin jauh. Itu beza. Bukan kita kata mu tak boleh takut kepada makhluk. Takut hanya kepada Allah. Ia kena faham. Beza takut kita kepada Allah dengan takut kita kepada makhluk. Takut kita kepada Allah dengan kita takut meninggalkan perintahnya, takut melakukan larangannya. Itu. Baik. Allah sebut tadi minal khauf, perasaan takut kepada makhluk, takut kepada Covid, takut kena musibah, takut kena bala dan sebagainya. Allah titik dalam hati kita. Wal ju' lapar. Lapar. Allah uji dengan kelaparan. Kita alhamdulillah ya di Malaysia ni taklah sampai seperti mana saudara kita di tempat-tempat tertentu yang kekurangan makanan. Dia tak boleh makan. Ada tu 2 hari tak makan. Kita hari-hari makan bukan sekali, banyak kali. Yang tempat-tempat tertentu di Afrika. Mereka makan pun lah. Payah nak boleh makan. Kita alhamdulillah bersyukur dengan nikmat hak makan. Wa naqsim minal amwal, sedikit harta. Golongan fakir, golongan miskin. Wal anfus, hilang nyawa. Was samarat, dan sedikit daripada buah-buahan yang boleh dimakan. Wa basyiris sabirin, dan khabarkanlah berita gembira alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Iaitulah kabarkan berita gembira, iaitulah kepada orang-orang yang ditimpa musibah. Sama ada musibah tadi itu musibah ujian. Alladzina idza musibah qalu inna lillahi, dia berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka pemusibah yang berlaku dalam kehidupan dia lafazkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lafaz di mulut, datang telinga hati. Sabar dengan ujian dan redha dengan ujian tersebut. Bukan menyalahkan takdir. Bukan putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang menyalahkan takdir. Kenapa berlaku kepada aku? Kenapa tidak berlaku kepada si anu? Itu menyalahkan takdir. Putus asa dengan rahmat Allah. Wal-iyadzubillah.
Ha. Baik. Maka itu keperluan dalam lafaz istirja. Yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dhahabat makiluhu wa syahawatuhu mala'a biha al-mirhad. Maka disebut pula ya sudah hilang pergi segala makanannya dan segala keinginan nafsu syahwatnya, ditelan dan dibaham oleh kerakusan nafsunya. Lalu dia memenuhkannya pula lubang tandas tu. Zahabat makiluhu wa syahwatuhu mala'a biha al-mirhad. Hak mana hak makan, hak syahwat apa semua lah kali dia clear masuk keluar ke ke tandas. Tu. Iaitu najis hampas makanannya dan keinginan nafsu syahwatnya. Kemudian disebutkan lagi wa arda biha zaujatahu. Dan dia menarik keredaan isterinya dengan makanan haram dan kemanisan hawa nafsu durjana. Dalam masa yang sama dia dah buat maksiat. Kemudian dia ikut hawa nafsu. Buat dosa ikut hawa nafsu. Bukan setakat itu, malah dia menarik sama isterinya dalam melakukan perkara yang haram. Itu. Wa ya laita laha. Moga-moga rezeki yang dinafkahkan kepada anak isterinya datang daripada sumber yang halal. Wa ya laitaha kanat min halalin. Karena begitu ya. Kalau ketua keluarga, suami, ayah, kerana dia bekerja. Baik itu dalam hal keadaan harta ni, dia bekerja dapat harta, dapat RM2, untuk meneruskan kelangsungan hidup. Nak makan, nak beli. Kerana tu rezeki tu, keperluan kehidupan. Baik, maka pada harta ni Allah akan tanya dua perkara. Harta ni dua perkara. Kalau lain-lain satu, harta dua. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Baik itu harta ni dia mari sama ada, dia mari satu, bagaimana cara orang tu dapat harta? Bagaimana cara tu dapat duit ini? Min aina iktasabahu. Dari bagaimana usaha kamu dapatkan. Kamu dapat duit ni 1,000 sebulan, 2,000 ke 4,000, 5,000 sebulan. Cara bagaimana? Cara halalan atau haram? Halal atau haram? Kalau halalan, alhamdulillah. Kalau haram, wal-iyadu billah. Kerja joget di kelab malam contoh. Karena pekerjaan itu haram, maka pekerjaan haram, maka hasilnya haram. Itu hukum dah. Kerja haram, hasilnya haram. Bila hasilnya haram, wa fima anfaqahu. Hak tu satu hal. Bagaimana dapat tu satu hal. Lepas tu bagaimana urusan wa fima anfaqahu. Bila dapat ibu banyak-banyak ni, ke mana pula dinafkahkan? Kalau nafkah untuk ahli keluarga apa semua, hak betul cara dia, masya-Allah. Okeylah. Tapi ke arah kemaksiatan ikut hawa nafsu. Wal iyadu billah. Baik itu dalam perkara anfaqahu tu, dia ada perkara hajiat, ada perkara tahsiniat, ada perkara keperluan, ada perkara kemahuan, keinginan. Maka mana yang utamanya perkara adalah perkara keperluan. Maka clear yang keperluan. Janganlah kita memanfaatkan keseluruhan harta kita pada tahsiniat. Keperluan tu mesti dah dikliarkan. Kemudian hanya batasnya tahsiniat kita ya. Tak ada bahagiannya untuk fisabilillah. Itu kenapa? Karena bahagian untuk fisabilillah nanti akan beroleh buahnya. Ya, setelah mana kita akan melihat, setelah mana kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru sedar. Akan fisabilillah tu, infak fisabilillah. Baik itu orang yang Allah takhirkan ajal. Allah sebut dalam surah Al-Munafiqun, ila ajalin musamma fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kalaulah seseorang itu diberi satu tempoh, diberi lagi tempoh.
Sepatutnya mati dah. Enggak mati dah saat ni, Allah beri tempoh lagi. Dan minta dia beri tempoh lagi. Maka apa dia punya kehendak dia? Fa as-saddaqa, dia nak sedekah. Dia nak infak fi sabilillah. Karena infak fi sabilillah, ya, dia punya keadaan dia tak terputus, dia mengalir. Kalau yang lain, amal lain, dia putus. Putus bagaimana? Kalau sembahyang tu, sembahyang bukan kata tak dapat ganjaran, dapat, tapi begitu je. Baca Quran dapat, semua dapat, cuma beza dengan infak fi sabilillah, waqaf dan sebagainya. Dia masih lagi dimanfaatkan, masih lagi mengalir pahala, ya, kepada si mati. Kalau ia telah kembali, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mengalir walaupun ia telah mati. Itu kelebihan infak fi sabilillah, tu nafaq as-sadaqah. Kelebihan sedekah tu besar. Sedar mana? Sedar nanti di setelah mati. Sedar amal sedekah tu besar. Itu disebut dalam karangan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, kitab Ziarah ke Alam Kubur. Merujuk kepada ayat ni lah. Mari perbincangan, apakah amal kalau sekiranya seseorang tu Allah hidupkan. Mana dia mati, dia boleh hidup. Allah beri tempoh sikit itu, boleh hidup balik. Apa amalan utama yang dia akan buat? Sedekah. Pasal sedekah tu sedekah itu masih lagi berjalan. Kalau sembahyang betul dah. Orang mati boleh sembahyang, tak boleh sembahyang dah. Boleh cukup dah. Mana pahala datang daripada tak ada dah. Tapi daripada sedekah itu berjalan lagi. Sekira mana ia dimanfaatkan untuk sedekah fi sabilillah, infak fi sabilillah. Baik, kembali kepada mutiara kata hikmah ini, iaitu pertanyaan, siapakah sebenar-benar orang yang ditimpa musibah? Orang yang ditimpa musibah iaitulah orang yang memenuhi kehidupan dia dengan az-dzunub wasyahawat, dengan dosa dan juga buat perkara berdosa, dzunub, dan mengikut syahwat, ya. Mengikut runtunan hawa nafsu syahwat. Nafsu ini ada, kan? Kita tak boleh buang nafsu. Nafsu itu pun perlu dalam kehidupan. Kalau buang nafsu, tak ada mau makan, tak ada mau tidur, tak mau menikah, tak maulah nak dapat apa pun, tak mau ada duit, tak mau belaka. Tak ada nafsu, tak ada keinginan. Cuma nafsu itu dibimbing dengan Allah SWT syariat, dibimbing dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Barulah betul nafsu tu ikut keperluan tu. Bukan suruh buang nafsu. Nak menikah tu dengan nafsu. Kalau orang tak ada nafsu, tak nikah ya. Tu tak menikah kalau orang tu tak ada nafsu menikah. Orang tak ada nafsu, tak makan dia. Kan pasal nak makannya mari dengan nafsu, keinginan tu. Tetapi yang disebutkan ini, keinginan yang melampaui batas, ikut hawa nafsu yang menyalahi syarak. Kalau mengikut syarak, ya alhamdulillah, memang pun diperlukan. Sebab itu Allah perintahkan begini. Allah cipta lelaki, Allah cipta perempuan, nak menyalurkan keinginannya dengan menikah. Yang salah ikut hawa nafsu, yang salahnya iaitu melakukan hubungan tanpa pernikahan, yang disebut sebagai berzina. Sedangkan ada syariat, bukan tak boleh, tapi dengan syarat nikah. Tapi ia tak menikah, ia nak buat, tak boleh buat. Bila ia buat satu kesalahan, dosa daripada Allah, dosa besar. Itu musibah. Ini disebut musibah yang sebenarnya. Kenapa? Kerana ia melakukan dosa dan mengikut hawa nafsu. Ya, kalau yang lain itu musibah yang masih lagi tidak menanggung kesalahan. Macam apa nama ujian daripada Allah, COVID ke apa semua, itu tidak dapat dosa. Dia kata musibah tu musibah lah juga. Tapi ini menurut kaedahnya musibah yang sebenar. Kenapa? Karena seseorang itu bila melakukan dosa, bila ku'ahutuna hawa nafsu yang menyalahi syarak, maka ia menanggung dosa. Dan tanggungan dosa itu tidak terhapus selagi mereka tidak bertaubat.
Kalau ia mati, ia bawa pi dosa. Wal'iyadzubillah. Dia bawa pi kesalahan ni di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana? Bila banyak ni, setelah hisab, banyak lagi dosa dia. Wal'iyadzubillah. Maka apa dia punya keadaan dia, kesan pada diri dia, dia akan dimasukkan dalam neraka. Walaupun dia Islam, walaupun ada masa dia sembahyang, kerana ada masa dia tak sembahyang, dosa. Ada masa bulan Ramadan dia puasa, ada masa dia tak puasa, malah ada puasa. Kemudian ada buat maksiat semua, maka layak ia dulu masuk neraka. Ini adilnya Allah. Adilnya Allah kepada orang beriman, orang Islam ni, satu Islam yang beriman yang taat. Satu Islam yang tak taat. Yang ingkar pada perintah Allah. Ada masa sembahyang, rajin sembahyang lah, tak sembahyang, begitulah perkara lain. Kemudian adil Allah kepada orang Islam dengan orang kafir. Tu. Baik itu orang Islam dia dua kategori. Satu hak taat, satu hak tak taat. Taat ia masuk syurga, kekal dia. Yang tak taat, banyak dosa, banyak kemungkaran, masuk dulu neraka. Dibalas akan kesalahan dia. Habis dosa-dosa dia, barulah dikeluarkan, masuk juga dalam syurga. Adil Allah kepada orang Islam. Yang ada sekelumit iman dalam hati dia. Terhadap orang kafir. Orang kafir kembali kepada Allah, Allah masuk dalam neraka. Itu i'tiqad kita ahli sunnah wal jamaah dalam hal keadaan orang beriman. Orang Islam dan juga orang kafir. Orang Islam yang taat, orang Islam yang tidak taat. Kalau dia kembali kepada Allah, dia Islam. Wah, banyak dosa dia buat. Kalaulah pada Islam saja Allah masuk dalam syurga, maka tidak adil kepada orang Islam yang taat. Baik itu orang Islam yang buat maksiat setelah dihisab. Kerana di sana pelbagai lagi yang dia boleh dapat. Dapat syafaat ke semua yang menyelamatkan dia daripada api neraka. Mana orang ni masuk neraka dah. Dihisab apa semua masuk neraka dah. Tapi ada yang menyelamatkan dia. Ada anak dia yang mati syahid. Perang fisabilillah mati syahid. Boleh beri syafaat. Ahli keluarga yang tersenarai sebagai ahli neraka. Ahli keluarga yang Muslim yang tersenarai dalam ahli neraka. Muslim. Kalau ahli keluarga yang kafir, tak boleh. Syarat dia itu Muslim. Kalau tak Muslim, tak ada syafaat. Ya, syafaat ini tidak dapat kepada orang yang kafir. Baik. Jadi dia melakukan kemungkaran, kemaksiatan atau bahasa mari sebut dzunub, buat dosa. Kerana ikut hawa nafsu yang menyalahi hukum syarak. Baik. Maka ibarat seperti mana syanul bali, gebok buruk. Makna Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak kata buruk sungguhlah. Nak kata buruk, sya'nil bali hatta ja'alathu ka sya'nil bali. Apa yang dia buat tu boleh jadi pada dia nampak elok, okey, tak ada masalah. Tapi sebenarnya di sisi hukum buruk. Teruk sangat. Sepatutnya buat, tetapi dia masih lagi memanfaatkan dia. Begitu. Masih lagi guna begitu. Baik. Dalam masa yang sama, kalau contohnya keinginan hawa nafsu, walaupun di sini disebutkan mala bihal mirhaq. Kalau makan, minum apa semua ni duk makan, ialah bukan kita kata salah. Ada orang makan, dia makan sekali makan 8 orang 10,000 ringgit. Hak mana tu? Apa daging, apa nama tu? Wagyu tu. Tu. Dia masuk dalam perut, jadi dia keluar juga. Kan? Tak apalah, kita tak kata salah lah. Cuma untuk dipertontonkan, diperlihatkan kepada orang macam tidak berapa nak kena. Dipertontonkan makan ramai-ramai 8 orang, tengok bil 10,000. Apa di sana ada nak menunjuk-nunjuk lah. Tu dia nak makan ya
orang duit banyak makan. Iya, tak ada masalah. Kerana menunjuk orang yang tak mampu dah. Nampak sedap lah. Padangan harga boleh jadi. Tapi kita orang yang tidak berada ni, aku fikir 300 kali fikir pun tak makan. Pasal tu. Kalau orang duit banyak, ya, tak ada apa. Tak berasa apa 10,000 kali makan. Kita 10,000 ni fikir macam-macam boleh buat. Tak apa. Tu. Jadi nak sebut begini, makan banyak mana ke, makan mahal mana ke, masuk-masuk sini, ia akan keluar juga. Satu, ia akan jadi tenaga tu kan. Satu lagi, ia keluar juga melalui najis. Pergi tandas, keluar. Mahal bagaimana? Bukan kata. Orang makan mahal, keluar. Paling mahal, makanan paling mahal, keluar emas. Gagah juga. Ni keluar najis belakang. Itu. Malam bagi tanya soalan tupai. Tupai. Bukan tupai musang. Musang. Kan kopi tu. Kopi tahi musang. Kopi tahi musang. Tahi musang tu. Apa? Pasal kopi tu bagi musang makan. Kemudian musang keluar. Baik itu nama dia kopi tahi musang. Maka ia halal atau haram. Nama dia kopi tahi musang. Di sini ada dua hukum, ada dua pandangan. Ada yang kata haram, ada yang kata halal. Yang kata halal sebab ia tak jadi najis. Kenapa tak jadi najis? Ia terubah betul. Kalau ia makan kopi tu, biji-biji kopi keluar-keluar, jadi najis dia. Najis lah. Tapi makan biji kopi begitu, keluar biji kopi kok begitu. Maka hukum dia kata yang ni tak jadi najis. Sebab ia kekal pada hak asal, masa makan keluar macam tu juga. Yang kata haram kerana dah bahasa dah najis. Masuk ke perut, keluar kok tu najis. Itu. Ada hujah bagi yang kata masuk, maka keluar kok tu tidak najis. Sebab dia kata kalaulah syarat kata keluar masuk daripada perut, keluar ni najis, maka dia kata manusia semua najis. Keluar daripada perut, keluar. Nampak? Itu hujah juga bagi yang kata halal. Jadi mana satu ikut suka. Siapa yang minum dia kata halal. Minum kopi tahi musang. Siapa yang kata cicik nak minum, dia keluar dia perut, tak payah minum. Nampak? Tu. Tu pasal hukum lagi. Tapi dia pun kata mahal. Mahal nak buat jadi kopi tahi musang, nak kena bagi musang makan dulu. Lepas tu dia berak pula. Lepas tu saring pula daripada najis tu. Daripada perut. Jadi itu hukum dia. Hukum dia kenapa berbeza? Kenapa berbeza? Kerana benda ni tak ada waris kepada Al-Quran dan hadis. Kalau hadis sebut dah, berlaku di zaman Nabi, orang buat dah kopi tahi musang ni. Ada hadis dia. Kopi tahi musang ni najis, ada hadis dah contoh. Najis kerana apa? Kerana ia musang makan, kemudian dia berak keluar daripada perut ni, keluar daripada alat apa najis, maka ia najis. Ada dah hukum. Tapi kerana tak ada hukum, tak ada jelas daripada Quran, tak ada mari, daripada hadis tak ada mari, maka ini penting ijma' ulama. Kalau ulama pun berselisih, maka masih ada ruang. Siapa pegang begini, dia pegang begini. Tapi dia kena konsisten lah. Dia pegang haram, konsisten pegang haram. Jadi tak boleh ada masa dia makan, ada masa tak makan. Pasal tak makan, dia keluar tu. Tapi tengok makan boleh, pasal apa minum pula. Hari tu mu tak minum. Dah halal, mu pegang yang mana? Tu. Bila mari ikhtilaf, maka pegang yang mana satu. Baik itu dalam hal keadaan berbeza pandangan ini. Baik itu kita sebut keperluan dalam bermazhab. Kerana nak konsisten dalam pelaksanaan. Kita boleh merisak pegang mazhab ni, pegang mazhab ni. Nampak? Melainkan beberapa perkara yang kita sebutkan taklid. Taklid ni kalau kita di tempat kita tak boleh taklid kepada mazhab lain. Kalau kita pergi haji umrah, kita pergi sana taklid kepada mazhab sana. Kalau bersentuh lelaki perempuan,
tidak batal. Pasal kita pergi ke sana, kita taklid sana. Demikian juga kalau kita lihat bagaimana Syekh Abdul Rahman Sudai datang ke Malaysia, ke Indonesia. Nah, dia mari, dia semayang di sana, kan? Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Basmalah tak ada dah. Tapi bagaimana dia mari di tempat kita yang bermazhab Syafi'i, yang basmalah itu termasuk dalam suratul Fatihah. Bila dia angkat jadi imam, dia taklid kepada mazhab Syafi'i. Kalau tuan-tuan dengar bacaan dia ketika dia jadi imam sama ada di Malaysia maupun Indonesia yang bermazhab Syafi'i, selepas takbiratul ihram dia mulakan dengan basmalah jahar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dia baca. Itulah yang namanya taklid. Kenapa dia taklid? Kerana dia mari tempat kita di mazhab di Malaysia mazhab Syafi'i yang baca basmalah. Kalau dia tak baca takut menimbulkan, kerana dia mari di tempat kita. Beza kita pergi ke sana. Kita pergi ke tempat dia, kita pula taklid ikut mazhab tempat dia. Begitu. Itu dalam hal keadaan taklid. Walaupun mari hari ini kata tidak perlu kepada mazhab. Jadi bila tidak perlu mazhab, kenapa? Ada masa hang baca basmalah. Kenapa ada masa hang tak baca basmalah? Bila kata tak perlu pada mazhab ini, ia kena konsisten tu. Bagaimana kalau kata pandangan dia tepat, ini pandangan dia lah, dia tidak boleh nak bawa masyarakat awam ikut dia. Masyarakat, pasal masyarakat awam dia tak tahu dalil. Dia tak tahu dalil satu-satu jelas. Dalil tahulah menurut mazhab. Tapi dalil yang nak pegang ni, kalau dia kata bersetuh lelaki bersetuh suami isteri tidak membatalkan wudu, ada dalil jelas dia. Dia kata pandangan kuat dalam perkara ini yang dia pegang begini, tidak batal. Pada dia ada kuat. Dan dia konsisten begitu. Dia tak boleh ada tiga begini, tiga begini. Itu dia panggil talfiq. Orang yang mengaji bidang agama dan dia mengaji ke semua mazhab, bukan setakat 4 mazhab, malah pandangan-pandangan imam-imam lain dalam satu-satu isu, satu perkara ini, maka orang ini dia boleh nak membanding beza antara dalil, kemudian dia boleh nak letak, nak ambil pandangan yang mana. Tapi orang mengaji jadi orang awam boleh tak boleh. Dia nak mengaji ke mana begitu, sampai begitu sekali. Begitu pada orang awam, mazhab itu penting. Bukan kita kata tidak mazhab itu salah, tapi keperluan mazhab. Supaya tidak menimbulkan kecelaruan, salah faham dan sebagainya. Baik, muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi akhirnya makan macam mana kau, sedap bagaimana kau, makan macam mana kau, akhirnya ke mirhab, ke tandas juga. Jadi bagaimana tu kata ikut keperluan, makan ikut keperluan dan ikut kemampuan. Peluang dan kemampuan. Baik itu saya sebut tadi, orang banyak duit dia nak makan 10,000, ya tak salah pada dia, duit dia. Cuma kalaulah tak ada, dia orang paling orang kaya, tak ada bahagian untuk untuk orang yang memerlukan, maka akan dipertanggungjawab nantilah di hari akhirat. Tu kata orang yang banyak harta lama hisap dia. Tu dia punya kelemahan dia. Orang kaya ni lama hisap dia. Nak kena hisap satu-satu ni. Wa fima anfaqa. Wa min ayna iktasabahu. Orang banyak harta ni bagaimana dia mari dapat banyak harta? Hisap. Lalu dah banyak harta, wa fima anfaqa, dihisap pula. Mana pula dia nafkah? Itu kelemahan orang banyak harta. Kelebihan orang sikit harta, hisap dia pendek. Dah tak banyak. Itu. Tapi jangan pula kita tak aku tak mau kaya, nak miskin. Kerana di sana mari pula. Mari pula. Mana lebih utama? Orang kaya yang beriman dengan orang miskin beriman. Ini hak tu tadi hak umum. Tapi mari tanya pula, orang kaya beriman, mana bila dia beriman cukup haul esok dia keluar zakat. Dia tengok orang yang memerlukan, dia infak, dia beri sedekah. Itu kaya beriman. Maka menurut hukum orang kaya beriman lebih utama daripada orang miskin beriman. Kenapa? Orang kaya inilah yang akan membantu orang miskin. Kalau semua miskin, siapa nak bantu? Sebab itu dalam hal kala itu kita tak ada pukul. Kalau begitu semua kena miskin belaka. Orang Islam kena miskin belaka. Tak. Pasal dia ada hukum dia. Setiap benda tu dia ada hukum. Antara dia ada hukum pula. Baik. Jadi muslimin hadirin yang dirahmati Allah.
Jadi demikian ini mutiara kata hikmah ya, yang kita bicarakan di pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan memberikan peringatan kepada kita, iaitulah musibah yang sebenar-benarnya, iaitulah perkara yang mendatangkan dosa maksiat. Dosa maksiat. Kerana ia benda yang akan dibawa, selagi mana tidak bertaubat, tak mohon keampunan, akan dibawa. Kalau musibah-musibah yang lain yang Allah uji kita, itu musibah jugalah, musibah lah, tapi ia tidak mengandungi dosa. Tak bawa mari dosa, tapi hak ni bawa mari dosa. Hak ni hak sepatutnya diucapkan takziah. Takziah kepada hang, oi macam apa? Tak ada mati tu. Kalau kita tahu dia buat maksiat, kita boleh ucap takziah kat dia, oi kejut dia. Tak ada apa mati tu. Mu tahu tak mu buat apa malam? Kita cerita dia. Hang buat maksiat ni. Apa itu aku ucap takziah kat hang. Pasal hang menanggung dosa, ia akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Kalau ada kematian, tak ada menanggung dosa apa. Ada malapetaka, musibah, banjir, kebakaran, tak ada menanggung dosa apa. Malah kalau ia sabar dan redha, ia dapat ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka itu maksud hikmah ni, mutiara kata ni, siapakah sebenar-benar orang yang ditimpa musibah. Musibah yang disudut hakikat musibah lah. Tu hakikat musibah yang sebenar. Kita tak nafikan kematian, yang kurang makan, apa semua itu pun musibah. Tapi yang sebenar-benar musibah, yang memberikan kerugian kepada umat manusia, iaitulah hak kita bicarakan. Ya, seseorang itu melakukan dosa dan juga melakukan kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan hamba Allah yang menghindarkan diri kita daripada melakukan perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, serta tergolong dalam golongan hamba Allah yang menggandakan amal soleh sebagai bekalan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Muslimin muslimat rahimakumullah. Saya kira sekadar itu dulu untuk pertemuan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan kita beroleh manfaat daripada apa yang kita dapat di pagi ini, serta beroleh ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala atas partisipasi penyertaan kita dalam majlis ilmu kuliah subuh pada pagi ini. Amin. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Allahumma اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالله التوفيق والهداية. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.